Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Apa khabar semua? InsyaAllah dalam kesempatan kali ini ya, kita akan membincangkan punca-punca stres ya. Punca-punca stres ya. Jadi kalau kita mengalami stres ya, tak kisahlah stres itu pada tahap rendah ke, pada tahap sederhana ataupun mungkin pada tahap tinggi ya. Ada punca-punca yang menyebabkan kita merasa stres ya, atau merasa tertekan tadi ya. Sama ada punca itu berasal daripada diri kita sendiri ya, ataupun dia daripada faktor-faktor luaran ya. Jadi dalam konteks ini ya, apabila kita mengalami stres ya, tak kisahlah di tahap mana sekalipun ya, kita perlu kaji ya, kita perlu selidik ya, kita perlu teliti ya, kenapa kita merasa stres, kenapa kita merasa tertekan ya. Adakah punca-punca itu datang daripada diri kita sendiri ya, faktor-faktor yang ada dalam diri kita sendiri, ataupun mungkin daripada faktor-faktor luaran ya, yang sama ada di dalam kawalan kita ataupun faktor luaran yang mungkin di luar kawalan kita ya. Jadi adalah penting untuk kita mengenal pasti punca-punca stres itu supaya kita dapat memikirkan ya, apakah strategi ataupun cara-cara atau langkah-langkah bagaimana kita nak mengurangkan stres itu ataupun kita nak menghilangkan stres yang kita alami pada satu-satu masa ya. Baik, kita cuba lihat faktor-faktor ya. Faktor-faktor dalaman dan juga faktor-faktor luaran ya. Jadi lazimnya stres yang kita alami itu boleh berpunca daripada faktor dalaman ya, daripada dalam diri kita sendiri, ataupun mungkin faktor-faktor luaran ya. Jadi tak bolehlah kita nak salahkan faktor luaran saja ya bila kita mengalami stres. Kita kata ini sebab itu, sebab ini, sebab ini, sebab dialah ya. Sebab tempat inilah, sebab keadaan itulah ya. Sebab sistem itulah ya. Macam-macam lah kita boleh katakan ya, menyebabkan kita merasa stres ya. Tapi kita kena lihat juga ya, ada keadaan di mana ya, bukan faktor luar itu yang menjadi punca utama ya. Mungkin faktor-faktor dalaman itu menjadi punca utama ya. Sebab maksud katakan begitu? Kerana kadang-kadang faktor-faktor luar yang kita maksudkan itu ya, dihadapi oleh orang lain dan dia tak rasa stres. Tapi kita pula rasa stres dengan faktor yang sama tadi. Jadi kita boleh lihat ya, sama ada benar-benar faktor luaran itu menjadi punca stres kepada kita, ataupun mungkin ada faktor-faktor dalaman ya yang ada dalam diri kita sendiri. Baik, kita cuba lihat apakah dia faktor-faktor dalaman ya yang sering ya menjadi punca kepada situasi ataupun keadaan stres ya yang dialami oleh seseorang ya. Baik, yang pertama ialah selalunya ya, individu-individu yang mengalami stres ini ya, dari sudut faktor dalaman ya, mereka terlalu meletakkan harapan yang tinggi ya. Dia meletakkan harapan yang terlalu tinggi terhadap sesuatu. Tak kisahlah ya, sama ada dalam soal apa sekalipun ya, soal perhubungan ke ya, soal bidang yang dia ceburi ya, sama ada dia pelajar, dia bekerja, bersukan atau apa sajalah bidang yang dia ceburi tu, dia meletakkan harapan yang terlalu tinggi ya. Tidaklah salah untuk kita meletakkan harapan tinggi ya. Memang bagus pun ya, kalau katakan kita pelajar, kita mesti nak cuba dapatkan A ataupun A+, itu tidak salah sama sekali ya. Ataupun kalau kita bekerja, kita nak jadi seorang pekerja yang staff yang cemerlang ya, kita nak dapat markah 90, 95. Itu dari segi goal setting itu tidak ada masalah ya. Tetapi ada ketikanya kadang-kadang kalau kemampuan kita, kemahiran kita, kompetensi kita ya belum kita pertingkatkan ya, dan kita meletakkan harapan yang tinggi, ini akan menjadi masalah. Ya. Dan harapan yang tinggi itu mestilah selari ya dengan kemahiran ya, dan juga dengan kompetensi yang ada pada kita. Itu okey kalau macam itu ya. Tapi kalau katakan kemahiran kita masih rendah, kompetensi kita masih rendah dan kita meletakkan harapan yang terlalu tinggi, ini boleh menjadi punca stres ya. Baik, faktor yang kedua yang bersifat dalaman ialah persepsi ya. Persepsi ini maksudnya cara mana kita melihat sesuatu isu, sesuatu perkara, sesuatu keadaan ya.
Baik, kadang-kadang kita menggunakan persepsi yang negatif, persepsi yang negatif terhadap persekitaran ataupun terhadap sesuatu, ataupun mungkin terhadap diri kita sendiri, ya. Kita membuat persepsi terhadap diri kita secara negatif. Ini pun boleh menjadi punca stres, ya. Ataupun kita meletakkan persepsi yang negatif terhadap seseorang ataupun terhadap sesuatu keadaan. Itu juga boleh menyebabkan berlaku stres, ya. Baik. Dan yang ketiga ialah kepercayaan yang kurang rasional, ya. Kita kata irrational belief, ya. Baik. Banyak situasi, ya, kes-kes yang pernah Pak Su kendalikan, ya, di mana klien menghadapi stres, ya, pada tahap yang kronik, ya. Dan apabila kita buat sesi dan sebagainya, perbincangannya, kita mendapati bahawa punca stres itu, ya, punca stres yang dia alami itu, ya, berasal ataupun berpunca daripada kepercayaan kurang rasional terhadap sesuatu keadaan, ya, ataupun terhadap seseorang, ya. Ini kita panggil irrational belief, ya, irrational belief, ya. Ini juga boleh menjadi punca, ya. Okey. Dan yang keempat ialah kurang kemahiran diri. Ini pun boleh menjadi masalah juga, ya. Biasanya kalau katakan kita nak buat public speaking, kita nak buat pengucapan awam, ya. Kita nak buat presentation, kan, ya. Bagi rakan kita yang ada kemahiran yang tinggi dari segi komunikasi, dari segi berdebat, dari segi bercakap, kan, dari segi berhujah, ya, dia okey je, kan. Dia tak rasa stres, kan. Tapi kalau kita kurang kemahiran, ya, dan mungkin itu kali pertama ataupun kali kedua dan kita tak berapa biasa, so kita akan rasa stres, ya, bila kita membuat sesuatu aktiviti yang di mana kita kurang kemahiran dalam menjalankan tugas atau aktiviti tersebut, ya. Baik, yang ketiga ialah personality ataupun jenis personality, ya. Ahli-ahli psikologi ada yang mengkategorikan manusia ni kepada dua kelompok, ya. Satu personality A, satu lagi personality B, ya. Dan kebiasaannya orang yang ada personality A ni, ya, yang perlukan dipanggil perfection, ya. Dia perfectionist, ya. Personality A ni biasa perfectionist, ya. Dia sangat punctual dan sebagainya lah, ya. Meletakkan harapan yang tinggi, meletakkan tekanan yang kuat pada diri dia sendiri, ya. So orang-orang macam ni selalu lebih mudah terdedah kepada stres, ya, berbanding dengan orang-orang yang lebih fleksibel, ya, dalam menentukan sesuatu perkara, ya. Okey. Baik. Tadi kita telah melihat, ya, bagaimana faktor-faktor dalaman itu, ya, boleh, ya, mempengaruhi keadaan ataupun boleh menyebabkan kita merasa stres, ya. Jadi ini satu perkara yang penting untuk kita fikirkan bersama, ya. Jadi dalam situasi tertentu tidaklah boleh semudah itu kita nak menyalahkan pihak lain, ya. Kita kena kaji dulu, ya. Kemungkinan, ya, faktor-faktor dalaman tu menjadi punca utama kita mengalami stres, ya, dengan tidak menafikan, ya, adanya faktor-faktor luaran, ya. Jadi dalam hal ini kita perlulah, ya, melihat, ya, bagaimana faktor-faktor dalam itu mempengaruhi stres yang kita alami, ya. Okey. Baik, kita cuba lihat pula faktor-faktor luaran, ya. Faktor-faktor luaran, ya. Baik, faktor-faktor luaran ni terbagi kepada beberapa faktor yang mungkin kita boleh lihat di sini, ya. Misalnya beban kerja, ya. Beban kerja ni sama ada kita sebagai pekerja ataupun kita sebagai pelajar, ya. Kita ada beban kerja lah, mengikut skop kita lah, kan, ya. Kalau orang kat pejabat tu dengan kerja kat pejabat dia, kan. Kalau orang kerja di lapangan, beban kerja di lapangan, ya. Kalau kita sebagai student, ya, beban kerja, beban akademik lah, ya. Tugasan, assignment, ya, peperiksaan, projek dan macam-macam lah. Itu semua beban kerja, ya. Dan kadang-kadang beban kerja yang terlalu banyak, ya, terlalu kompleks, ya, boleh menyebabkan stres, ya. Tapi ini tidak berlaku kepada semua orang, ya. Kepada sebahagian, ya, boleh menyebabkan stres, ya. Kepada setengah orang mungkin beban kerja tu okey saja, ya. Okey. Baik, yang kedua ialah masalah perhubungan. Ini punca stres yang banyak berlaku lah di kalangan remaja, ya, di kalangan suami isteri, di kalangan bos dengan anak buah, di kalangan rakan sekerja, di kalangan
Kalau kita sebagai pelajar, kadang-kadang kita ada group work kan, projek-projek kumpulan, ada masalah-masalah perhubungan. Kalau orang yang bercinta, dia ada masalah perhubungan. Ini juga mungkin boleh menyebabkan satu punca yang kita katakan common, biasa berlaku di kalangan individu-individu tertentu. Jadi masalah-masalah selalu berlaku di kalangan pasangan, dalam ahli keluarga, dengan jiran, dengan sebagainya. Ini boleh menyebabkan stres juga. Baik, kalau kita tengok masalah-masalah sosial yang berlaku juga mungkin menjadi punca kepada sebahagian orang untuk mengalami stres. Misalnya kita tengok peningkatan kes jenayah, ketagihan barang terlarang, keruntuhan moral dan sebagainya. Baik, faktor yang keempat ialah kehilangan. Ini kita tidak dapat nafikan, kehilangan. Apabila berlaku kematian, misalnya kita tengok dalam pandemik COVID-19 ni, ada yang kehilangan ayahnya meninggal, ada maknya meninggal, ada satu kes tu mak dan ayah meninggal berturut hari, anak-anak ditinggalkan yatim piatu. Ini satu kehilangan yang sangat-sangat memberi kesan kepada anak-anak. Dan kehilangan perkara-perkara atau barang-barang yang berharga, yang bernilai juga boleh menjadi punca stres. Kemusnahan, kita baru beli kereta, baru bawa kereta, baru ada motor, aksiden, tiba-tiba aksiden dan kita sangat memerlukan kenderaan itu, kita hilang duit, kena scam dan sebagainya. Itu semua boleh menyebabkan punca stres Okey. Baik, yang seterusnya adalah masalah-masalah kewangan. Ini kita tidak dapat nafikan, sama ada kepada kita sebagai orang dewasa ataupun kepada pelajar. Kita memerlukan wang untuk meneruskan kehidupan, untuk membeli berbagai-bagai keperluan yang penting dalam kehidupan kita. So apabila kita ada masalah kewangan, ini juga boleh membawa kepada stres, stres yang kronik. Contohnya kalau kita diberhentikan kerja, so kita kehilangan punca kewangan. Okey. Baik, seterusnya adalah krisis keluarga. Ini mungkin contohnya penceraian, keganasan rumah tangga, penderaan anak-anak, hubungan antara suami isteri dengan mak mertua, bapa mertua dan sebagainya lah. So krisis-krisis yang berlaku ini juga boleh menjadi punca kepada stres. Dan gangguan persekitaran ni juga mungkin kepada setengah-setengah orang dia tak tahan dengan bunyi bising, dengan kesesakan jalan raya, pencemaran alam, ada di setengah tempat berlaku bencana, bencana gempa bumi lah, kebakaran lah, banjir dan sebagainya. Itu juga boleh menyebabkan seseorang individu merasa stres. Okey. Jadi kita telah sama-sama tadi membincangkan punca-punca stres. Satu, punca dari segi dalaman. Yang kedua ialah punca-punca dari segi luaran. Baik. Jika kita memahami punca sebenar stres, sama ada stres yang kita alami itu berpunca daripada faktor dalaman, ataupun mungkin daripada faktor luaran. Okay? Dan kita tahu puncanya. Yang sebenarnya ialah aku stresnya sebab ini. Aku stresnya teruk sangat, aku stres ni sebab ini. Jadi kalau kita tahu puncanya, tuan-tuan dan puan, maka jalan untuk kita mengatasinya akan menjadi lebih mudah. Sebab tu bila kita menghadapi stres, kita kena cari punca. Sama ada punca tu datang daripada diri kita sendiri, ataupun punca tu datang daripada faktor-faktor luaran, yang mungkin kita dapat kenal pasti, dan kita boleh memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi itu, insya-Allah. Baik. Jika anda mendapati video ini bermanfaat, sila subscribe dan share. Dan sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.